Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat dihidupkan dalam suasana Islam dan iman. InsyaAllah pada hari ini Ustaz ingin berkongsi satu lagi peristiwa dan juga sirah Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. InsyaAllah pada hari ini Ustaz ingin berkongsi berkaitan tentang keislaman Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan penderitaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang sentiasa menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Pada mulanya beliau ialah seorang hamba kepada seorang kafir. Kemudian beliau telah memeluk Islam. Oleh sebab itu, beliau telah diseksa dengan pelbagai cara. Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh Islam yang ketat akan membaringkan beliau secara terlentang di atas pasir yang panas, membakar pada waktu tengah hari semasa musim panas. Dia juga meletakkan batu yang besar ke atas dada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu supaya beliau tidak dapat bergerak. Dia berkata, "Matilah kau dalam keadaan ini. Jika kamu mahu hidup, tinggalkan Islam." Namun dalam keadaan itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu masih berkata, "Ahad, Ahad," yakni Tuhan yang layak disembah hanyalah satu. Pada malam hari, beliau diikat dengan rantai dan disebat dengan cemeti. Pada siang keesokan harinya, beliau akan dibaring di atas permukaan tanah yang panas supaya luka-luka itu bertambah teruk, agar beliau meninggalkan Islam kerana tidak dapat menahan penderitaan itu lagi ataupun mati terseksa. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan kadang-kadang orang lain bergilir-gilir menyeksa beliau. Setiap orang daripada mereka berusaha untuk menyeksa beliau sedaya mungkin sehingga mereka akan keletihan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dalam keadaan sedemikian, maka beliau telah membeli dan membebaskan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, oleh kerana orang Arab jahiliyah ialah penyembah berhala, maka mereka mengatakan bahawa berhala juga ialah ma'bud, iaitu Tuhan yang disembah. Oleh itu Islam menentang amalan penyembahan berhala dengan mengajar tauhid. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mewiridkan Ahad, Ahad. Inilah gambaran cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam cinta palsu sesama makhluk ini, ada apabila seseorang itu dicintai, sebutan namanya ialah suatu yang menyeronokkan. Nama itu diulang-ulang tanpa sebarang faedah. Maka apakah yang hendak dikatakan lagi tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat? Inilah yang menyebabkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sanggup menanggung walaupun didera dengan pelbagai cara, dikenakan sekeras-keras seksaan, diserahkan kepada budak-budak nakal supaya beliau diarak di jalan-jalan dan lorong-lorong Makkah. Tetapi Ahad, Ahad, Ahad masih lagi dilaungkan. Dengan sebab semua keberkatan inilah beliau kemudian menjadi juru azan, muazzin di Masjid Nabawi. Tugas untuk melaungkan azan sentiasa diserahkan kepada beliau sama ada semasa bersafar ataupun bermukim. Setelah Nabi SAW wafat, susah bagi beliau untuk terus tinggal di Madinah. Dengan melihat tempat baginda SAW yang telah kosong, oleh sebab itu beliau telah berniat untuk menghabiskan saki-baki hidupnya dalam jihad. Lantaran itu beliau pun bertolak untuk menyertai jihad. Beliau tidak pulang ke Madinah untuk beberapa lama. Pada suatu kali
beliau telah bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bilal, apakah yang menyebabkan engkau tidak pernah datang kepada saya?" Setelah terjaga daripada tidur, beliau terus pergi ke Madinah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memohon agar beliau melaungkan azan. Permintaan daripada kedua-dua orang yang dikasihi bukanlah satu perkara yang boleh ditolak. Beliau pun mula melaungkan azan seperti pada zaman Nabi. Sebaik sahaja suara beliau sampai ke pendengaran penduduk kota Madinah, maka berhamburanlah air mata mereka, sehingga wanita-wanita pun keluar dari rumah mereka dalam keadaan menangis. Setelah beberapa hari di Madinah, beliau pun pulang dan beliau meninggal dunia kira-kira pada tahun 20 Hijrah di Damsyik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang disayangi, lihatlah betapa indahnya cinta Sayyidina Bilal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga cinta dan hormatnya Bilal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sanggup diseksa kerana meyakini bahawa Allah itu adalah satu dan ketauhidan di dalam hatinya amat hebat, dan kecintaan terhadap Rasulullah itu amat hebat. Justru itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadi seorang umat yang sentiasa mengimpikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.